tentang peristiwa penting di dalam Islam dalam bab persaudaraan dan perpaduan. Pernah berlaku pada zaman dahulu ini, dia panggil Haiful Fudu. Haiful Fudu, satu gerakan Haiful Fudu ini, dan gerakan ini menyebabkan berlakunya perang Fijar. Sebelum daripada Rasulullah ni, Rasulullah kecil pada masa tu dah. Zaman-zaman bapa saudara dia yang menjadi orang utama dalam bangsa Arab pada waktu itu, berlaku perang Fijar. Dalam tu dia ada Haiful Fudu. Haiful Fudu ini dia berlaku pada waktu itu apa nama dia, kabilah Zabid dari Yaman telah datang ke Mekah dan melakukan urusan jual beli dengan Al-Ash bin Wa'il. Al-Ash bin Wa'il ni geng Abu Jahal. Al-Ash bin Wa'il. Namun Al-Ash enggan membayar. Dia ambil barang, dia tak nak bayar. Orang tu adalah golongan yang pedagang luar. Jadi jatuh image Quraisy. Tak nak bayar. Sebab dia ni gangster. Gangster tak nak bayar. Gitu. Kemudian kabilah Zabid mengadu kepada tokoh-tokoh Quraisy, namun tokoh-tokoh Quraisy buat tak tahu. Buat tak tahu. Jadi apabila dia jadi gitu, kabilah Zabid ini dia naik ke ke Jabal Qubis, Bukit Qubis, dia merau-rau. Sehingga ditengok oleh Zubair bin Abdul Muttalib. Siapa Zubair bin Abdul Muttalib? Bapa saudara Nabi. Tak pernah dengar nama ni tak? Jarang dengar. Tapi nak cakap Zubair ni yang ngajar Nabi memanah. Dia ngajar Nabi memanah. Masa perang Fijar tu, Rasulullah bahagian setting anak panah. Zubair ni akan shoot. Dan akhir sekali Rasulullah yang shoot. Zubair pula yang setting. Memang penat. Penat. Kayak gitu. Dan Zubair ni bangun dan berkata, orang seperti itu tidak mungkin dibiarkan untuk dizalimi. Dia mempertahankan orang daripada Yaman. Kemudian berkumpullah Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Ta'im di rumah Abdullah bin Jada'an. Berkumpul. Inilah apabila mereka berkumpul, inilah yang dipanggil Haiful Fudu. Pakatan untuk membentras kemungkaran yang dilakukan oleh As bin Wa'il. Lalu gerakan ini, pakatan ini merampas kembali apa yang diambil oleh Al-As bin Wa'il. Seterusnya dalam bab perpaduan ini, peletakan Hajaratul Aswad. Ini zaman Rasulullah berumur 35 tahun. Belum lagi menjadi Nabi. Belum lagi menjadi Nabi. Tapi masa ni Rasulullah ni, sebelum dia jadi Nabi ni, dia selalu jalan. Dia nak masuk ke Kaabah ni, dia lalu ikut bukit-bukit. Bukit ni duk bagi salam kat dia lah. Batu-batu, pokok. Bila dia jalan nak masuk ke Kaabah ni, dia pelik. Dia pelik. Dia boleh dengar salam-salam daripada batu, pasir, kayu. Ini orang panggil Al-Khas. Apa yang diberikan kepada sebelum jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi. Nabi-nabi yang sebelum jadi Nabi, Irkhas dipanggil Irkhas.
Jadi apabila peletakan Hajaratul Aswad ini hampir berlaku pembunuhan. Tak. Sebab masing-masing dia nak letak Hajaratul Aswad. Tak. Sebab Kaabah itu berlaku banjir pada waktu itu dan menyebabkan dia runtuh. Tak. Nak cakap ceritanya, walaupun Kaabah apa, bila masuk musim tengkujuh boleh rosak. Begitu. Masjid pun boleh rosak kalau masuk musim tenghujuh Bukan cakap mentang-mentang masjid Allah Ta'ala pelihara, tak juga. Kalau dia nak rosak, dia rosak. Cuma mungkinlah ada beberapa cerita tu berlaku seperti di Aceh campur barakah, campur struktur yang baik, tak hancur. Dia gitu. Tapi Kaabah ini dia hancur. Dia tetap hancur. Tetap hancur. Di hari akhirat besok, di akhir zaman, last sekali orang Muslim tak ada. Mekah dengan Madinah ni orang panggil macam apa, diletakkan di bawah di bawah PBB ni, tapak warisan dunia. Orang tak tahu apa benda pada waktu tu. Cuma dia kaji, dia cakap orang zaman dulu ni dia melakukan ritual ketuhanan dekat sini, dekat dua tempat. Tu cerita kita di akhir zaman Kota Madinah tu tempat haiwan-haiwan liar duduk situ. Kota Madinah pada waktu tu. Orang Islam dah tak ada pada waktu tu. Orang yang terakhir menghadapi kiamat ini orang Rom, orang putih. Dia ngelas. Jadi pada waktu itu di akhir zaman ini Kaabah tu pun dirobohkan. Siapa yang robohkan? Orang Negro. Cerita dia, cerita akhir zaman ini, orang Negro yang buang bata-bata, dia nak jual kat sini. Gitu. Sebab tak ada orang dah tinggalkan dua kota ini, Haramah ini. Setelah habis cerita-cerita Imam Mahdi dah selesai semua dan umat Islam akan dimatikan oleh satu dipanggil Al-Hawa. Okey, sikit lagi. Lepas tu berlaku pembatalan lembar baikot di Kaabah. Pada waktu itu orang Quraisy, orang musyrikin Mekah buat baikot terhadap Bani Muttalib, Bani Hashim dan oleh Bani Kinanah. Bani Kinanah yang buat baikot terhadap Bani Muttalib dan Bani Hashim, menyebabkan pada waktu itu Rasulullah kesukaran. Orang-orang Islam berpindah ke Shib Abi Talib, di kebun Abu Talib. Sampai satu masa ni sahabat cakap, aku pada waktu itu geng-geng Awwalu ni, sahabat Awwalu ni, dia cakap, aku pada waktu itu dalam keadaan lapar. Waktu malam yang gelap, dia merasa-rasa tangan lapar ni. Tiba-tiba dia tersentuh satu benda yang lembab-lembab. Dia pun ambil, dia makan. Jadi sampai dia cerita tu, dia cakap, aku sampai sekarang aku tak tahu apa benda aku makan pada waktu tu. Baikot yang dilakukan oleh Bani Kinanah terhadap Bani Muttalib dan Bani Hashim. Dan nasib baik ada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni membuat gerakan, dia berpakat dengan pemuka-pemuka utama Arab, batalkan baikot tersebut. Kita batalkan baikot tersebut. Jadi dalam bab memberi keadilan kepada orang, kita perlu ada pemuka-pemuka utama. Kalau di Batu Rakit ni kena ada orang yang jadi macam Mut'im bin Adi, walaupun dia orang musyrik.
Dia yang memulakan. Dia cakap kalau kita teruskan boikot tersebut, hancurlah Bani Hashim. Hancurlah Bani Hashim. Kita sudah membunuh satu daripada kaum kita. Dia bab perkauman. Jadi apabila Rasulullah pernah keluar pergi ke Taif, ajaran di balik batu pula di Taif. Apabila dia balik daripada Taif, tak boleh nak masuk Mekah. Orang dah tahan. Jadi Rasulullah utuskan seseorang pergi jumpa Mut'im bin Adi. Jadi Mut'im bin Adi dia keluar ke Kaabah, dia cakap Muhammad itu di bawah aku. Dia gitu orang Arab. Dia akan beri perlindungan. Dia akan jaga tetamu kalau tetamu yang datang. Apatah lagi ni orang kita yang disekat, diboikot. Jadi Mut'im bin Adi. Jadi Rasulullah sedihlah. Dia cakap Mut'im bin Adi ini mati dalam kekafiran. Dia baik. Dia baik. Jadi begitulah sedikit sebanyak cerita-cerita persaudaraan, cerita-cerita perpaduan. Ada banyak lagi sebenarnya yang tak sempat masa, kita sambung lain kali lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.